Bertemu kembali dalam cerita di sebalik berita. Okey, untuk bahagian kedua ini kita beralih sedikit ke topik yang lebih ringan, lebih light bersama rakan setugas saya Haris Ashraf Hasnan yang menghadiri persidangan pelancongan sedunia 2019 yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apa yang menarik yang boleh dikongsikan? Okey, Luman, first of all, biasa Malaysia seringkali sebenarnya menjadi tuan rumah untuk persidangan-persidangan di peringkat antarabangsa ini. Tetapi yang menariknya pada kali ini, ianya merupakan satu conference di peringkat WTO, World Tourism Organization, di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu. Jadi kalau nak diikutkan rekod di sini, 1,300 peserta conference tersebut dengan melibatkan 82 buah negara. So satu persidangan yang cukup besar yang berlangsung di Shangri-La Hotel Kuala Lumpur dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan sempat juga saya sampai berbual dengan beberapa wakil-wakil yang datang untuk persidangan pada kali ini. Beberapa isu yang dibangkitkan ataupun yang menjadi kebimbangan kalau di peringkat nasional kita lah, seperti apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad berkenaan dengan digital itu. Ramai yang mungkin merasakan bahawa bagaimana selepas ini Malaysia ingin menerapkan usaha ataupun pendigitalan dalam bidang pelancongan. Tapi sebelum kita cerita panjang lagi, Lokman, okey, apa kata kita dengarkan dulu apa yang dikatakan ataupun hasrat Tun Dr. Mahathir menerusi Dasar Pelancongan Negara 2020-2030. Kita dengarkan dulu. For all these to have materialized, a new investment climate is pertinent for a conducive environment to enable the technology-centered tourism industry to charge to change forward. Investment in hard and soft infrastructures need to be balanced. National policies need to allow for investment incentives in more intangible products such as the data acquisition, content creation, and online platform presence. Specific incentives are now being formulated to attract both hard infrastructure investments as well as new technology-based investment in the tourism sector. Malaysia realizes that technology advancement in tourism is about to break boundaries and open up infinite opportunities to growth locally, globally. Itu dia tadi, Lokman. So, bila Tun Dr. Mahathir menyatakan berkenaan dengan usaha nak mendigitalkan industri pelancongan ini, mungkin kita mungkin nampak banyak mungkin dari segi nak memperluaskan sektor pelancongan, penggiat-penggiat pelancongan sebagai contoh, operator-operator pelancongan. Tetapi bagaimana kalau kita nak melihat selepas ini, bagaimana dengan pakcik-pakcik, mungkin mereka yang menjalankan homestay, yang mengusahakan homestay di kawasan luar bandar sebagai contoh, untuk mendigitalkan perniagaan mereka, perusahaan mereka. Ya, betul. Jadi perkara-perkara ini antara yang dibincangkan juga, dibualkan. Saya tidak sempat untuk mengikuti sebab program ini 3 hari. So saya tidak sempat untuk hari ini, saya tidak sempat lagi untuk mengikuti beberapa siri-siri perbincangan, diskusi, forum dan sebagainya. Tetapi sempat berbual-bual dengan para peserta. Di peringkat lokal, mereka lebih banyak melihat bagaimana selepas ini arah tuju perniagaan itu. Digital itu bagaimana? Apakah pendekatan yang perlu dilakukan oleh mereka? Itulah dia, kerana ini antara yang dibincangkan ini, dikongsikan ini adalah terasa levelnya seperti tinggi. Ini adalah polisi dasar pelancongan dan sebagainya, bagus. Tapi macam mana dia akan diterjemahkan kepada orang biasa on the ground seperti pakcik-pakcik dan sebagainya? Apa maknanya kepada kami yang buka homestay ini untuk bawa homestay kami kepada peringkat yang baru? Bukan saja fancy words, tapi langkah sebenar. Ya, mungkin kali ini perbincangannya memang di peringkat global. Tetapi bagi saya selepas ini langkah susulan yang perlu diadakan adalah untuk mendekatkan Kementerian MOTEK, Tourism Malaysia sebagai contoh, untuk memperincikan apa yang dibincangkan di peringkat yang boleh kita kata peringkat yang tinggi ini, untuk dekat lagi dengan pemegang taruh ataupun pelaksana mereka yang menjalankan penggiat-penggiat industri ini, untuk lebih dekat. Approach itu kena ada, perbincangan itu kena ada, termasuklah
apakah inisiatif-inisiatif menerusi dasar yang baru, dasar pelancongan negara yang baru ini. Mungkin orang kata mungkin sebelum ini bagi duit, mungkin kalau bagi duit, bantuan buat rumah cantik-cantik boleh jadikan homestay. Tapi setakat ini, ketika ini bukan itu sahaja. Bagaimana dengan pembangunan aplikasi, data raya, kawasan-kawasan di sekitar kawasan pelancongan? Kalau buat homestay tapi tak ada kawasan pelancongan yang menarik dekat kawasan itu, siapa yang nak datang sebenarnya? Itulah dia. Itu antara sebahagian usaha yang penting, iaitu kita perlu mewujudkan penyelesaian yang lebih jangka panjang, mewujudkan ekosistem, infrastruktur untuk menyokong. Bukan sahaja memberi duit. Dalam sektor-sektor lain pun kita ada kebimbangan bahawa sebagai contoh perniagaan tak boleh hanya mengharapkan geran kerana ia adalah one time thing sahaja, tetapi kita perlu terapkan solusi yang berjangka panjang untuk orang-orang on the ground. Sekali lagi saya ingin memetik contoh pakcik-pakcik dan makcik-makcik ingin membuka Airbnb. Bagaimana kita ingin membangkitkan kesedaran dalam kalangan mereka supaya mendigitalkan kehadiran mereka, mengiklankan dalam Airbnb sebagai contoh. Okey, sebelum ini mungkin kita tidak boleh nafikan bahawa Facebook merupakan antara pendekatan terbaik. Mungkin ramai yang pada ketika ini masih lagi menggunakan Facebook sebagai medium untuk mempromosikan perniagaan mereka, homestay sebagai contoh. Tetapi selepas ini seperti yang Lokman kata, Airbnb, adakah mereka mahir untuk menggunakan beberapa lagi medium pemasaran yang lain selain daripada Airbnb sebagai contoh? Mungkin mereka boleh berdaftar dengan beberapa lagi inisiatif-inisiatif yang lain. Bagaimana pula di peringkat kerajaan negeri? Kerana saya difahamkan, kalau saya mengambil contoh di negeri Perak, tak kisahlah sama ada di Perak ataupun negeri-negeri yang lain, setiap negeri ada Tourism Malaysia. Apakah peranan yang dimainkan oleh pejabat Tourism Malaysia di peringkat negeri ini? Adakah perlu wujud satu aplikasi yang untuk memudahkan para penggiat pelancongan ini, yang boleh saya katakan, saya melihat, saya berbual dengan ada wakil daripada Indonesia tadi, mereka melihat bahawa perlu ada satu aplikasi. Kalau di dalam daerah ataupun di dalam negeri itu, perlu ada aplikasi yang boleh dekat yang one stop center, maksudnya orang download apps itu, you nak tour guide, you nak tengok apa yang menarik di kawasan itu, semua ada di situ. Homestay ke, hotel ke, kalau hotel tu dari segi berapa bintang kelas hotelnya tu, semua ada terperinci dekat dalam tu. So buat masa ini, kalau bagi saya, okey, macam kita nak pergi melancong, katakanlah locally dalam Malaysia, okey, saya nak cari hotel, saya kena cari pakai apps lain. Kalau saya nak pergi attractive destination yang menarik, destinasi yang menarik, saya kena Google cari benda yang lain. So kalau saya nak transportation pula, sebab kita tak boleh nafikan kalau pelancongan ini melibatkan mobility, transportation, nak bergerak ke sana ke sini. Bagaimana saya nak aksesnya? Bagaimana saya perlu Google cari. Kalau saya nak booking tiket ETS, saya kena pakai apps KTM pula yang lain. So perkara-perkara ini, kita di Malaysia ini belum ada satu apps yang one stop center yang membolehkan orang untuk akses kepada sesuatu perkara itu dengan begitu mudah dan tidak perlu jam sana pergi sini. So okey, contohnya nak pergi Perak, daerah apa? Contohnya nak pergi melawat Ipoh. Okey, Ipoh, hotels, apa hotel yang ada di Ipoh? Kalau you nak duduk homestay, you ramai, nak ada 3-4 bilik, apa kemudahan-kemudahan yang ada? So perkara-perkara ini yang saya lihat tadi, antara yang lebih dekat dengan para pengusaha yang boleh saya katakan bukan nak berbincang di peringkat global, tetapi mereka ingin memajukan lagi perniagaan mereka, kalau boleh untuk memperluaskan lagi di peringkat nasional dahulu. Bukan nak pergi ke antarabangsa terus. Untuk semua dasar dan idea ini dijayakan, salah satu pemegang taruh yang Ashraf sebut tadi itu perlu buy-in daripada mereka dan perlu mereka untuk sebagai pelaksananya. Jadi selangkah pertama untuk mereka menjadi pelaksana yang efektif adalah mereka perlu faham dahulu apa yang mahu dilaksanakan, apa yang mahu dikejar, termasuk pakcik-pakcik dan macam-macam di kampung. Okey, itu antara dikongsikan berkenaan dengan apa inisiatif ataupun unjuran ataupun sasaran kerajaan berkenaan dengan ini, domestik. Kita lihat keluar sedikit, kerana kita selalu perlu bandingkan dengan global best practices. Saya ingin tanya soalan mungkin terakhir. Kita cakap berkenaan dengan saingan. Yes. Pelancong-pelancong daripada China, Amerika, Europe mau datang ke Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Thailand sebagai contoh, Vietnam. Apa kelebihan kita? Di Thailand sebagai contoh lebih banyak attraction, lebih murah. Indonesia jauh lebih banyak attraction, lebih murah. Gastronomi. Mengapa mereka perlu beli Malaysia? Adakah itu dibincangkan oleh Motek tadi? Okey,
tadi saya tidak sempat mengikuti conference tersebut, tetapi antara perkara yang dibincangkan, termasuklah sewaktu saya pergi Malaysia Fest dan sebagainya di Bangkok, Thailand, mereka menyatakan bahawa bagaimana perkataan Tom Yum itu terkenal di seluruh dunia. Orang tahu Tom Yum itu adalah daripada Thailand. Tom Yum diplomasi. Tom Yum diplomasi, gastronomi, makanannya di Thailand. Tetapi itu juga yang menjadi kebimbangan kita. Apa yang dibimbangi oleh Lokman, itulah yang dibimbangi juga oleh para penggiat industri. Apakah menjadi attraction utama kita? Takkan shopping, apa orang nak shopping di mana? Malah di shopping Singapura mempunyai kelebihan berbanding kita. Budaya dan murah mungkin Indonesia dan juga Vietnam dan juga Thailand. Ya, itu kelebihan kita. Yes, itu antara perkara yang menjadi persoalan yang telah pun lama sebenarnya untuk bukan sahaja para penggiat pelancongan, tetapi saya yang hari itu saya menulis berkenaan dengan isu pelancongan Malaysia juga Tahun Melawat Malaysia. Apa fokus utama sebenarnya? Itu yang masih lagi belum menjadi tanda tanya, belum lagi tiada jawapan yang konkret daripada dengan event tadi kita banyak melihat inwards. Betul, kita perlu melihat isu ini dua cabang, inwards dan juga outwards. Ini adalah outwardsnya. Apa penawaran kita kepada pelancong asing untuk datang berbanding dengan rakan-rakan kita di Asia Tenggara? Itu je soalannya. Itu belum lagi terjawab. Belum lagi terjawab. Bak kata Perdana Menteri, Malaysia Truly Asia, seperti kita punya slogan juga, visit Truly Asia Malaysia itu, apakah yang menarik, apakah fokusnya? Adakah laut, pantai yang cantik ke apa? Destinasi untuk scuba divers ke apa? Itu antara yang masih lagi menjadi tanda tanya. Adakah highlands ke? Kita tak ada lagi jawapan yang konkret daripada MOTAC. Kita harap usaha ini akan diterajui oleh Kementerian Pelancongan kita tunggu. Dan Kebudayaan. Kerana di sesetengah negara pelancongan adalah satu sumber pendapatan yang sangat tinggi, sama penting dengan aspek-aspek ekonomi yang lain. Terima kasih Ashraf Hasnan saja untuk cerita hari ini. Terima kasih kepada penonton. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hormat.